Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullah wa salam ala hadhal nabiy karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqahalna Sulaiman kullam atayna hukma wa ilma wa sakharna ala ulul ibad sajdan wa fa'ilin. Ya Hayy ya Qayyum ya Musa wa Harun ya Ibrahim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma suqna fahma wa ilma wa hikmatan aqla qasbi rahmatika ya Rahim. Allahumma asta'ina futuhul arifin suqna fahman nabiyyin wa ulama al-'arifin hazzal mursalin wa imamil muttaqin rahmatika ya Rahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan lagi, dipanjangkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, hal keadaan kita ni di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini suatu rahmat Allah. Suatu rahmat Allah bila Allah panjang umur seseorang itu, hal keadaan kita ni duduk dalam mencari redha Allah. Ini sungguh keberkatan, dan kita minta dengan Allah, mudah-mudahan perkara ini berpanjangan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung balik kitab kita ini. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi kitab kita ini yang bernama Al-Muwa'izatul Badi'ah, iaitu kitab pada memberi dengan makna iaitu pengajaran yang indah-indah, yang mana yang sebelum ini maknanya kelebihan yang mana diambil daripada ulama, daripada hadis, daripada Al-Quran, para sahabat, yang mana siapa yang pegang kata-kata ini, nescaya seorang itu akan mendapat kejayaan dunia dan di akhirat. Ini disebut oleh tuang kitab kita ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan muka surat 64 pada kata, dan tercengang aku bagi barang siapa yang alim dengan lidahnya. Situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tercengang aku bagi barang siapa alim dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya. Setengah daripada pengajian ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, yang mana Allah Subhanahu wa taala rasa hairan, yang mana siapa yang alim lidahnya tapi hatinya cukup jahil. Apa maksud? Yakni pada tutur perkataan dia tu, pada dia cakap tu pandai dia bercakap begini, kaitan kamu dia pandai bercakap begini, tapi hatinya jahil. Hati dia tidak seperti mana yang dia cakap. Hati dia tidak menggambarkan seperti mana dia bercakap begitu. Dia suruh orang rajin ibadah, bagus begini, tapi dia tidak buat perbuatan begitu. Dia cerita kelebihan tahajud begini, tapi dia tidak buat perbuatan itu. Yang mana perbuatan dia itu tidak menggambarkan pada percakapan dia. Ini orang yang alim lidah. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah menyatakan di akhir zaman kamu akan lihat lahirnya orang yang alim lidah tetapi jahil pada hati. Maksudnya beramal malah, tapi nisbah pada cakap cukup pandai. Dia buat keluar dalil beginilah dengan dalil sebut saja hadis Nabi, dia berbahas begini. Tapi perbuatan dia ataupun pakaian dia tu bukan di kalangan
orang-orang yang Islam kadang-kadang ada. Banyak begitu. Nisbah agama, dia pandai bercakap. Tapi pada pakaian dia, pada ibadah dia memang sungguh malang. Na'udzubillah min zalik. Ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, aku berasa hairan orang yang alim lidahnya, pandai bercakap, tetapi hati dia cukup jahat, yakni pada menggambarkan pada perbuatan dia tu tak begitu. Na'udzubillah min zalik. Ini bahaya. Dan tercengang aku bagi barang siapa yang bimbang ia dengan keaiban manusia, padahal lupa ia barang siapa akan keaiban dirinya dia barang siapa. Allah Subhanahu Wa Taala juga berasa hairan yang mana manusia ni, golongan manusia ni, yang mana Allah Taala sebut dalam hadis kursi ini, yang mana pada dia ni suka berbimbang pada keaiban orang. Dia suka suluh keaiban orang. Dia tidak muhasabah diri dia. Sedangkan Rasulullah SAW sebut, uzkur uyubika min nafsika. Sebutlah keaibanmu hari-hari. Seperti mana Al-Imam Bahin Adham pernah berkata, iaitu pada waktu pagi kita bangun di waktu pagi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri umur kita, kita dapat bangun, ada orang tak dapat bangun, tapi kita bangun, maka kata Ibrahim Adham, kita muhasabah selalu diri kita, ya Allah, apa keperbuatanku hari ini? Kalau kemarin ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut aku buat, ataupun perkara-perkara yang mengurangkan ibadah aku pada kemarin, hari ini mu bagi aku hidup pada pagi ini, maka aku nak buat ibadah, nak mengaslahkan lagi keadaan diri aku. Itu Bahin Adham kata, supaya kita sebut keaiban kita ni, maka kita tidak akan nampak keaiban orang. Sebab Rasulullah menyata juga dalam hadis yang lain, di akhir zaman kamu akan lihat manusia dia akan nampak iaitu abuk pada dalam mata orang, tapi dia tidak nampak gajah di hadapan mata dia sendiri. Apa maksud? Iaitu keaiban orang walaupun sudah tersembunyi, dia tetap cari juga macam mana. Tapi pada yang sama, dia tidak menjaga keaiban diri dia. Ini Allah SWT kata, aku rasa hairan. Sebab itulah setengah daripada golongan manusia, seperti disebut oleh hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ibn Asakir, bahawasanya setengah manusia yang akan mendapat hisab mudah, iaitu mereka di dunia lagi sentiasa memuhasabahkan diri dia. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, menyatakan bahawasanya iaitu barang siapa yang sentiasa muhasabah diri dia dengan sentiasa menilik keaiban diri dia, lalu dia membaikkan diri dia, lalu bila dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, dia akan mendapat hisab yang mudah. Ini setengah daripada manusia yang akan mendapat hisab mudah, dan sebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu mereka yang sentiasa melindik keaiban dirinya sendiri. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan tercengang aku bagi orang yang bersuci ia barang siapa dengan air pada zahir jua, padahal ia barang siapa tiada menyuci akan hatinya. Tengok kata-kata mutiara saja. Sebab tu dalam kitab kitab ni Muwa'izatul Badi'ah ni pengajar yang indah-indah. Kalau kamu ambil, kamu simpan kata-kata ni, kata pengarang kitab ni, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Tengok kata-kata dia pun kata-kata dia ambil daripada hadis kursi. Tengok kata-kata yang indah belaka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, aku berasa hairan manusia yang bersuci ia dengan air pada zahir jua, maka tiada ia suci akan hatinya. Zahir dia cuci, dia pakai lotion itu,
pakai pewangi itu tak salah. Tetapi hak yang Allah Subhanahu Wa Taala wasa hairan, dia pakai yang comel, wangi yang lotion lagi, macam-macam bedak laginya. Tapi dia begitu juga dia bersabung lagi, sabun basuhnya begini, tapi padahal tiada menyuci ia akan hatinya. Tapi hati dia lock gitu saja. Dia lock gitu, tak berubat. Dia sampai kena molek, na'udzubillah min zalik, sampai ke mati tak suci hati. Tu sebab itulah kitab penawati ataupun kitab apa berkaitan dengan hati ni kena mengaji hari-hari. Ilmu tasawuf tu, ilmu menyuci hati tu, tasawuf tu kena mengaji semua. Kena tilik, ataupun kita dah mengaji, kita buka tengok keaiban, atau kita tengok ni sifat-sifat yang mazmumah ni, sifat-sifat mahmudah yang ada kepada diri kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, aku berasa hairan hamba aku, wahai anak Adam, yang mana kamu suka suci hak zahir, kamu basuh, tak salah hak begitu. Tapi kenapa hati kamu tak suci, sampai kena molek sampai ke mati? Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah. Kalau hak lain ada kekotoran, kita pakai keloroknya, pakai ninya, tapi berkaitan hati, dok kelorok tak hati dengan amalan-amalan ataupun zikrullah, perkara-perkara yang menyucikan hati. Ini disebut oleh iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ahli kursi. Sebab itulah musannaf kita buat mari ni supaya kita berfikir. Jangan suluh orang lain. Tok guru saya bila mengajar kitab ni, dia kata mengaji kitab ni jangan kita suluh orang, suluh pada diri kita. Kena ada ke tak perbuatan aku gini? Kalau soal tentang hati, zahir aku dah bersih, hati aku ni aku bersih tak? Kalau ada, cepat-cepat istighfar dan berubah. Kalau tak ada, alhamdulillah, itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tercenganlah aku bagi orang yang mengetahui ia orang ni akan bahawasanya Allah itu amat melihat ia Allah kepadanya, kepada orang tu, maka betapa ia derhaka akan dia. Jadi dalam hadis kursi lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lagi, aku berasa hairan orang yang mana anak Adam ni, dia tahu bahawasanya Allah itu amat melihat. Allah ni maha melihat, maha melihat kepadanya. Kenapa dia derhaka kepada dia? Kenapa dia derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia yakin bahawasanya Allah ni, Allah melihat dia, tapi kenapa dia derhaka? Mana keyakinan dia tu? Seolah-olah Allah Ta'ala nak tanya kepada kita, mana keyakinan kamu kepada aku, yang mana kamu yakin bahawasanya aku ni maha melihat, tetapi kenapa kamu derhaka kepada aku? Kalau kita yakin orang tengok kita, maka sudah tentu kita tidak akan buat perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu makhluk, maka Allah ni amat maha, sifat maha ni maha melihat Allah. Maka betapa kamu derhaka. Batulah ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendengar kata-kata ini, lalu dia menyatakan bahawasanya iaitu kamu mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yutabi'u 'ala ni'mah, memberi nikmat kepada kamu, wa anta ta'sihi, tetapi kenapa kamu berbuat maksiat padanya? Fahzar, maka jagakanlah. Itu kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tercenganlah aku bagi orang yang mengetahui ia orang akan bahawasanya dirinya orang itu lagi akan mati, padahal seorang dirinya dan masuk kubur ia orang mengetahui itu, padahal seorang diri maka bertapa maka bertapa berjinak-jinak ia dengan segala manusia, tiada Tuhan melainkan Allah, padahal sebenarnya
Bermula Muhammad itu hamba-Ku dan Rasul-Ku. Qala musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi dalam hadis kursi, iaitu tercengang aku bagi orang yang mengetahui akan bahawasanya dirinya itu lagi akan mati. Semua orang dia tahu dia akan mati. Ni nak suluh pada diri kita ni. Jangan suluh orang lain. Ni tu guru besar semua. Arwah tu guru Rahim selalu besar. Suluh pada diri kita. Kita mengetahui bahawasanya Allah SWT iaitu bahawasanya kita ini akan mati. Padahal kita akan masuk dalam kubur seorang diri, dan masuk kita dalam keadaan seorang diri. Tetapi betapa berjinak-jinak ia dengan segala manusia tiada Tuhan. Kenapa kita berjinak-jinak? Yakni kita lebih mengutamakan berjinak, bermaksud kita lebih mengutamakan manusia berbanding Allah Subhanahu wa taala. Batulah dalam hadis lain, fa iza ista'in billah, bila kamu nak minta pertolongan, maka mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita nak minum air sekalipun, dalam hati kita biar detik bahawasanya Allah, ya Allah, aku nak minum air. Walaupun kita boleh sendiri minum air, tapi biar hati kita ni berjinak, yakni kita ni ngadu dengan Allah Subhanahu wa taala dulu. Maknanya begitu. Tak salah, manusia ni tak lari, kita ni manusia tak lari. Kita kena ada manusia sesama kita tolong menolong di antara satu sama lain. Tetapi kenapa mengutamakan manusia berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Ni dah disebut oleh musannif itu melalui hadis Nabi sallallahu, itu hadis kursi. Kenapa? Kita tahu dah kita akan mati seorang diri dalam kubur. Tetapi di dunia, kenapa kita duk jinak ataupun lebih utama manusia berbanding Allah, lebih buat perkara-perkara yang hak makhluk suka berbanding dengan Allah suka? Seolah begitu. Kenapa? Musyakkah tu lain lah. Kalau kita ada musyakkah, ni tak ada musyakkah apa-apa, semayang kita tersemayang dah lah, semayang lewat lah macam. Padahal dia boleh tinggal, tapi dia mengutama hak tu. Kalau hak musyakkah tu dah nak tinggal tu lain cerita. Ni lebih utamakan makhluk. Kenapa? Sedangkan kamu akan mati seorang diri dalam kubur. Melainkan Allah padahal Allah yang sebenarnya. Tu nak rock hati kita tu. Kalam begini ni, ataupun kita kata hadis kursi macam ni, dia nak rock hati kita, nak bagi hati kita ni berfikir. Kenapa begitu? Itu ni comel. Kitab ni comel. Maknanya nak panggil, nak suluh pada diri kita sendiri. Itu di antaranya. Bermula Muhammad itu hamba-Ku dan Rasul-Ku. Nabi Muhammad itu Allah tu sebenar, Nabi Muhammad itu adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran yang kedua, habis kita berkaitan dengan pengajaran pertama. Pengajaran pertama habis, iaitu yang mana anak Adam tu habis. Berkata Allah Subhanahu wa taala, aku naik saksi bagi diriku bahawa tiada Tuhan melainkan aku jua, padahal esa aku tiada sekutu, dan bahawasanya Muhammad itu hamba-Ku dan Rasul-Ku, dan barang siapa tiada redha ia akan segala hukum-Ku, dan tiada sabar ia atas segala bala-Ku, dan tiada syukur ia akan segala nikmat-Ku, dan tiada memadai ia dengan pemberian-Ku, maka keluar olehmu daripada bumiku dan langitku, dan langitku, maka tuntut olehmu akan Tuhan yang lain daripada aku. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan hadis kursi lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan lagi, iaitu aku naik saksi bahawasanya diri aku ini tiada Tuhan. Aku, kata Allah, aku jua, dan
dan itu pada esa, pada keesaan tu hanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kamu nak sekutu ni. Dan Muhammad itu hamba-Ku dan rasul-Ku. Nabi Muhammad adalah hamba-Ku dan rasul-Ku, pesuruh aku ni. Maka tengok Allah Subhanahu wa taala sebut, aku naik saksi ni maknanya tegasan daripada Allah. Bangka dan siapa tiada redha ia akan segala hukumku. Siapa tidak redha dengan hukum Allah ataupun berasa bosan dengan hukum Allah, Allah Ta'ala tetap kamu kena sembahyang, kamu kena buat puasa di bulan Ramadan, kamu kena buat ibadah itu, ibadah ini, kamu kena laksana syariat itu, syariat ini. Tu siapa yang tak redha, tak buat Allah, hukum Allah ni, dan tiada sabar ia akan segala balaku. Ujian Allah, tak sabar, nak marah, bahkan tanya pula, kenapa Allah buat aku begini, kenapa orang lain Allah tak begitu. Dia tanya pula, na'udzubillah min zalik. Dia tak sabar di atas balaku, dan tiada syukur ia akan segala nikmatku. Beri nikmat banyak dah, tak syukur lagi. Allah Ta'ala beri minum pada dia, boleh minum air, tak syukur lagi. Tak syukur akan segala nikmat aku ni. Aku bagi daripada kecil lagi sampailah besar. Aku duk beri nikmat semua ni, tapi tak syukur macam aku. Allah Ta'ala kata begitu. Dan tiada memadai ia pada pemberianku. Hak mana aku duk bagi dia, tak syukur. Dia duk nampak sikit. Lepas tu Sayyidina Ali kallallahu wajhah menyatakan, idza wasalla ilaikum atrafun ni'am fala tunfiruha aqsaha bi kulli tashud. Apabila sedikit nikmat sampai kepada kamu, jangan kamu halau nikmat itu dengan perbuatan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak memadai dengan pemberian aku, maka keluar olehmu daripada bumiku. Dah kalau begitu, mu tak syukur, tak redha dengan hukum aku, tak sabar di atas segala balaku ni, yakni ujian-ujian Allah ni, tak syukur, tak sabar, tak syukur di atas nikmat aku, dan tak cukup sama dengan segala pemberian aku ni. Kalau begitu, mungkin keluarlah, cari bumi sendiri dan langitku. Kalau begitu keluarlah, mu tak usah duduk atas bumi aku, tak usah duduk atas langit aku. Maka tuntut olehmu akan Tuhan yang lain daripada aku. Tegah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, buat bumi sendiri, cari langit sendiri, cari Tuhan sendiri. Dah kalau begitu, mungkin ke tak kita boleh ke tak begitu? Manusia yang tidak ada sifat begini boleh ke tak? Maka sudah tentu tidak boleh. Ini nak menunjukkan, hadis ini nak menunjukkan Allah terlalu murka kepada mereka-mereka yang tidak redha dengan hukum aku. Hukum hanya selera dengan nafsu dia, redha. Hak tak selera dengan nafsu dia, tak redha selalu. Uji yang hak Allah Ta'ala beri sebelum banyak, tak tu, tak apa. Tak mau balik pada agama juga. Allah Ta'ala bagi tu, tak mau belaka. Syukur pun tak pada nikmat aku. Kalau begitu, cari langit sendiri. Banyaklah hadis-hadis Nabi SAW yang lain, banyak cerita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh tuntut Tuhan yang lain. Maka kalau kita fikir, pada hadap pun, pada hadap bahkan pada mustahil kita nak cari langit sendiri tanpa pertolongan Allah. Lebih pada hadap lebih lagi, tak boleh. Pada akal kita mustahil tanpa pertolongan Allah. Hidup kita ni memerlukan pertolongan Allah. Mana mungkin kita tuntut langit. Maka ini adalah teguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk anak Adam berfikir. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa pagi-pagi pada hari ia barang siapa duka cita akan dunia, maka seolah-olah ia amarah akan daku. Tu barang siapa pagi-pagi duka cita dah, dia pagi nak gembira, ni pagi-pagi duka cita dah, sakit hati ke orang dah, begini tak puas hati dah, sakit hati ke suami dah, ke isteri dah, ke anak-anak dah. Pagi-pagi duk sakit hati dah, duk cerita Allah sepatutnya begini,
sepatutnya Allah silap lah. Sepatutnya begini. Duk main perbuatan syaitan. Syaitan menyalahi sesuatu perbuatan tu. Kalau aku dah buat begini, tak jadi begini. Kalau tu duk pagi-pagi lagi. Matahari dak naik cerah molek. Duk cerita dah apa begini. Maka iaitu barang siapa pagi-pagi padahal ia duka cita akan dunia, akan kehidupan dunia, seolah-olah ia amarah akan daku, seolah-olah dia marah Allah. Sebab perbuatan hakikatnya perbuatan Allah. Kalau kita pandang hakikatnya perbuatan itu perbuatan Allah. Kita ni usaha, tapi jangan jadi iaitu orang panggil Mu'tazilah ataupun ajaran-ajaran sesat. Dak Allah buat saya curi gini. Tak boleh juga. Tak boleh salah kepada saya. Kena marah kepada Allah. Tu orang dak betul. Maknanya adab tu dengan Allah tu. Tak betul dia buat begitu tu. Jadi barang siapa pagi-pagi duka cita dah, maka seolah-olah ia marah akan Allah. Marah akan daku, yakni Allah. Tu. Barang siapa mengadu-ngadu ia akan kesakitannya, maka sungguh mengadu ia akan daku. Barang siapa barang siapa mengadu-ngadu ia akan kesakitannya, maka sungguh mengadu-ngadu ia akan daku. Barang siapa di waktu pagi, ni waktu pagi jugalah, biasa dia mengadu-ngadu ia akan kesakitannya. Dia mengadu pada maknanya bukan pada Allah ni, maka sungguh mengadu ia akan daku. Apa maksud? Seolah-olah dia tidak mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu di antaranya. Jadi sebab itulah apa-apa ujian iaitu mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu, baru kita mengadu pada makhluk. Dan barang siapa masuk kepada orang kaya atau bertemu ia dengan dia, maka merendah ia akan dirinya baginya. Maka Allah Ta'ala sebut lagi, barang siapa masuk pada orang kaya, orang sihat, orang dapat nikmat lah ni, atau bertemu ia dengan dia, bertemu pagi-pagi bertemu dah ni, nak dapat projek itu projek ni, semayang subuh dah semayang, pagi lagi bertemu dah ni, ni nak dapat projek dan sebagainya ni, maka merendah-rendah ia akan dirinya. Maka dia hakikat dia menghina diri dia sendiri. Sepatutnya pagi-pagi sembahlah Tuhan dulu, ataupun makanlah makanan rohani dulu. Ni duk kerja makanan lain dah. Itulah kalau maksudnya kalau tak ada penyakit apa-apalah. Tu maksudnya. Jadi diri merendah diri itu 1/3. Imam Ghazali kata kita merendah diri, kita menghina diri kepada orang yang lebih hebat tentang dunianya, maka 1/3 agama kita hilang. Dia ni menteri ni hebat ni, kita pun rasa kecilnya aku, rasa hina begitu. 1/3 agama kita hilang. Tapi kalau kita hormat dia sebab dia pemimpin, ataupun kita hormat dia lebih tua daripada kita, itu tak apa tu. Tapi kalau kita hormat dia disebabkan dunia dia, ataupun disebab dunia dia lah, maka tak boleh begitu. Kita hormat pada seorang kerana sebab usia dia, ataupun dia guru, ataupun dengan keilmuan dia, bila amali dengan beramal, maka tak apa. Tapi kalau merendah diri kepada orang kaya, ataupun kepada orang yang lebih kaya pada kita, menteri saja, lebih rendah diri lagi daripada menteri, kerana sebab kekayaan itu sendiri, maka Imam Ghazali sebut 1/3 agama kita hilang. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh. Itu di antaranya. Disebut dah situ. Kerana kayanya nescaya hilanglah 2/3 agamanya. Bukan 1/3, 2/3 agamanya. Tapi Imam Ghazali sebut 1/3. Ni khilaflah ulama, ada masalah. Yang penting agama kita tu hilang. Tu bahaya.
2/3 agamanya. Jadi ketika tu agama kita ni jadi baranglah. Jadi kita jadi orang hina. Tak boleh. Dan menghina di hadapan Allah wajib. Menghina di hadapan manusia haram. Perbuatan tu merendah diri kepada manusia disuruh sunat. Rendah diri pada orang tak apa. Tapi menghina diri di hadapan manusia haram. Merendah diri pada Allah wajib. Menghina diri di hadapan Allah wajib. Tu di antaranya. Dan barang siapa menampak ia akan mukanya atau kepalanya kerana kematian, maka seolah-olah ia mengambil ia akan lembing, membunuh ia akan daku dengan dia. Tu kan hadis kursi ni. Dia kena ngaji hadis-hadis gini ni. Tak boleh main bahan saja. Sebab tu dia kata-kata dia tu kadang-kadang tak perasan, dia lari tak ke lain. Hadis di kursi ni tu. Dan barang siapa menampar di muka dia, orang dulu ni, sebab orang dulu dia menangis sebab ada kematian, dia tampar muka dia, nangis macam-macam lah. Sebab kematian ni seolah-olah ia siapa ni mengambil ia akan lembing, membunuh ia akan daku. Seolah-olah dia ni membunuh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah begitu. Seolah-olah dia menyakiti Allah. Bukan dia membunuh Allah dengan maksud Allah tu menyerupai makhluk. Tu dan ilmu usuludin pula tu. Bukan begitu. Maksudnya seolah-olah dia ni iaitu menyakiti Allah, tidak redha dengan perbuatan yang Allah beri pada dia tu. Seolah begitu. Dan barang siapa memecah ia akan kayu atas kubur mayat, maka nombor satu tepi tu disebut qauluhu, seolah-olah meruntuh ia akan pintu Kaabahku, artinya apabila dipecah dengan tiada hajat dan maslahah. Tu di antaranya. Jadi barang siapa mecah ia akan kayu kubur ni. Ni nak cerita orang dok redha ni. Seolah-olah dia meruntuh akan pintu Kaabahku dengan tangannya. Seolah dia meruntuh Kaabah tu. Maknanya ni sebuah dosa tak boleh. Perbuatan tu tak boleh tu. Dia pecah kayu. Tu orang dulu-dululah. Cerita orang dulu ya tak puas hati dengan ini. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa berkemeh pada barang mana pintu yang masuk ia padanya, nescaya memasuk ia oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka Jahannam. Yakni barang siapa berkemeh, yakni berkemeh ni kecinglah, pada barang yang mana pintu yang masuk ia pada pintunya, yakni dia kecing keadaan tidak rata, pada kecing depan pintu-pintu tu. Tu dulu-dulu juga berlaku begini ni. Dia kecing mengata tak, yakni tak jaga najis tu. Najis buat barang saja begitu. Air kecil titik buat barang begitu tu. Maka nescaya memasuk akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke neraka Jahannam. Nauzubillah min zalik. Jadi siapa tidak jaga tentang kebersihan najis tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Nauzubillah min zalik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa tiada ada ia bertambah pada agamanya, yakni tiada bertambah takut akan Allah, maka iaitu di dalam kekurangan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa ada ia di dalam kekurangan, maka mati itu terlebih baik baginya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam hadis ini juga, dalam kursi ini, barang siapa tiada bertambah pada agama, yakni ilmu tu duk ngaji sok modah, duk dengar sok modah, duk dengar sok modah ilmu ni, tapi tak bertambah, yakni tidak bertambah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begitulah, tak ada perubahan pada diri dia. Ilmu duk dengar sok modah, tapi tak beramal dengan ilmu ni. Nauzubillah min zalik. Ini bahaya ni. Maka iaitu tiada bertambah takut pada Allah ni.
Sepatutnya ilmu dia mengaji ataupun dia dengar ni, sepatutnya bertambah, meningkat agama dia tu. Maka iaitu di dalam kekurangan. Dia ni dalam golongan kekurangan. Apa maksud? Golongan yang semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semakin dekat. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut hadis lain, iaitu barang siapa yang bertambah ilmunya, barang siapa bertambah ilmunya dan tiada bertambah pada agamanya, yakni tidak dekat dengan Allah, ilmu ada tapi tidak beramal dengan ilmu dia tu, maka hakikat dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa ada ia di dalam kekurangan, bila dia tidak takut pada Allah, agama dia pun kurang, dia tak tahkikkan keimanan dia tu pada agama ni, duk main begitu saja, tak ada kekuatan agama dalam diri dia ni. Orang panggil ada agama hanya sekadar nama saja betul. Maka dia dikatakan kekurangan, yakni jauh dengan Allah. Barang siapa di dalam kekurangan, yakni jauh dengan Allah, maka mati itu terlebih baik baginya. Baik mati kalau begitu. Kalau duduk atas dunia malah buat ibadah, malah buat ni, baik mati. Comel begitu. Tu Allah Taala sebut. Maknanya baik dia mati daripada dia duduk buat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa menamal ia akan ilmunya yang telah mengetahui ia, nescaya memberi akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang tiada mengetahui ia. Ni kelebihan ni. Barang siapa menamalkan ia akan ilmu dia. Nak beramal ilmu tak, nanti syarat mengaji banyak, ngaji kitab ni, duduk pondok lama, mengaji luar lagi, kitab berjilid. Ilmu, kita nak ilmu manfaat. Berapa ramai orang dah banyak ilmu tapi ilmu tu tak jadi manfaat pada diri dia? Berapa ramai? Hanya nisbah pada pertuturan saja. Hak kita nak ilmu sedikit ataupun ilmu banyak, tetapi ilmu itu memberi manfaat pada diri dia. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa itu? Ilmu bermanfaat pada diri dia, iaitu al-ilmu yazidu fi khawfillah azza wa jalla. Ilmu yang menambah takut dia pada Allah. Ilmu manfaat tu. Kita ada sedikit ilmu, kita mesti takut pada Allah, rajin ibadah. Itu alhamdulillah. Jangan kalau kita ada sifat begitu, alhamdulillah. Sebab itulah jangan kita puasa, sedap dia ni banyak ilmu, alim dia ni, kuliah gini, dalam kitab ni gini. Jangan kita pandang begitu. Berapa ramai orang alim su, berapa ramai orang alim tapi jadi ulama su. Sebab dia pandai bercakap, dia jadi ilmu. Nauzubillah min zalik. Ni kita takut ni. Hak kita nak ada ilmu banyak ke, ilmu sedikit ke, tapi ilmu tu manfaat. Ilmu manfaat lah. Macam mana ilmu manfaat itu? Maka iaitu ilmu manfaat itu ialah ilmu yang menambah takut kita pada Allah. Pertama, ilmu yang sentiasa menampak keaiban diri kita. Dua, dan ilmu yang sentiasa mengutamakan akhirat, sentiasa utama ibadah ni. Itu ilmu manfaat dah. Itu di antaranya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah hadis ini, iaitu barang siapa yang mengamal ilmunya, mengetahui ia, nescaya memberi akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang tiada mengetahui ia. Tengok kelebihan kita beramal dengan ilmu yang kita tahu sedikit sebanyak. Allah akan beri kepada kita ilmu yang mana kita tak belajar. Ni hebat ni. Cara ikhlas lah. Allah Ta'ala akan beri kefahaman luar biasa pada kita. Kita faham ilmu agama ni. Belajar tak mana, tapi oleh kerana dia ni beramal tu, adalah Allah Ta'ala beri Allah Ta'ala buka pintu cahaya hati dia tu. Kefahaman agama mudah begini, nampak kebatilan. Walaupun mari kebatilan yang berbentuk dengan ilmu, maka dia dapat halang. Ni tak boleh ni mengarut ni. Tu tengok, sebab Allah beri ilmu yang dia tidak belajar. Tu di antaranya. Ni lebih ni. Dan barang siapa panjang angan-angannya, nescaya tidak hasil dengan dia amal. Barang siapa panjang angan saja, angan-angan kuat,
maka dia tidak akan dapat hasil. Ni masuk golongan wa tamanna 'ala Allah. Itu orang bodoh. Rasulullah kata orang yang bodoh itu ialah orang yang man atba'a hawa, orang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan sentiasa berangan-angan bahawa Allah Taala mengampun. Tak apa kita buat maksiat pun, tak apa kita buat ni pun, Allah kan Maha Pengampun. Allah Taala ni gini, Allah Taala ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak apa kita buat maksiat pun, kita taubat balik. Ataupun tak apa Allah Taala ampun dosa aku. Kepala dia tu dah tutup dedah. Kepala dia tu dedah rambut gitu tu. Buka aurat. Tak apa Allah ni setengah orang bodoh. Kata Rasulullah SAW, panjang angan-angan dia tidak akan hasil kepada amal. Nak buat amal ni, sebab tu ada ibadah buat selalu. Dapat ibadat sunat, kita tahu kelakuan ibadat sunat, buat begini-begini, buat selalu, jangan angan-angan. Kalau kita angan-angan panjang, dia tidak akan hasil kepada amal ibadah itu sendiri. Nauzubillah min zalik. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, dan begitu juga melalui Rasulullah SAW, iaitu berkaitan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang ketiga, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakallahu ta'ala, hei anak Adam, pada akan olehmu dengan sedikit, iaitu memadai apa yang sedikit, supaya kajilah engkau, tinggalkanlah olehmu dengki, supaya senanglah hati kamu, dan jauh olehmu akan segala amal, yakni amal yang haram, supaya ikhlas akan agamamu. Dan pengajaran yang ketiga, kita berhenti di situ. Pengajaran yang ketiga, mau kita panjang, kita sambung balik insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini mudah-mudahan ia bermanfaat pada kita. Suluhlah pada diri kita, insya-Allah dia akan mendapat manfaat pada diri kita sendiri, kerana perkara yang berkaitan dengan oleh musannaf ini untuk kita suluh pada diri kita. Insya-Allah jika kita ada sifat-sifat yang tu, maka cepat-cepat bertaubat pada Allah. Jika kita tak ada, itulah anugerah Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah. Carilah Allah, nescaya Allah Taala kasih pada kita, insya-Allah. Suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan letakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'da tafarruqin ma'suma wa la taj'alillahu fina lamana shakiya. Allah jal akhir kalamina min ad-dunya 'inda tajinna qawli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah kamadul haq. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.